Hello guys, kembali lagi untuk preview kali ni. Dah lama dah aku tak buat preview game. So ini bersempena dengan collab ataupun line up yang baru FAM umumkan. Tadi aku tengah makan, aku terkejut tiba-tiba dah keluar. Selalu FAM jemput datang untuk umumkan. Kali ni dia buat surprise. Dia dah umumkan 27 senarai akhir yang bakal pergi ke Stadium Johor untuk beraksi dua perlawanan persahabatan dekat sana. Antaranya Turkmenistan dan Hong Kong. Okey, aku rasa of course, bila line up tu dah keluar, aku baca kat posting social media, ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang komen ni, kenapa pemain ni tak ada, kenapa dia ni tak ada, kenapa dia ni tak ada. Tak apa, ini aku nak sharekan pendapat aku, mungkin based on the performance lah. Setakat Liga Super dah 4 game ni, of course 27 pemain yang dipanggil ni, kalau kita tengok antaranya beberapa player yang first time dipanggil, antaranya Sheikh Izhan, Damian Lim, Feroz Baharudin, Enric Dos Santos, Paulo Josue dan Noah Lin. Noah Lin paling aku terkejut lah, sebab tak ada khabar berita. Memang Noah Lin, Kobe J Chong, lepas tu ada siapa lagi Richard Chin, yang aku dengar dokumentasi dia tengah dalam proses. Tapi aku tahu Noah Lin dah dipanggil. So laju juga FM buat kerja diam-diam ni. Selalu kita orang akan dapat tahu, tapi kali ni tak dapat tahu pula. Tu tak apa, kita tolak tepi dulu benda tu. So antara collab yang pertama, senarai goalkeeper, aku rasa tak perlu dipertikaikan lagi lah. Shihan dengan Kalamova. Kita ambil Shihan dulu. Shihan of course bila bermain dekat Negeri Sembilan last year, dia menunjukkan satu prestasi yang sangat baik. Dan masa kelayakan Piala Asia, dia sempat main satu game kat situ. Orang boleh nampak bakat dia dan terus disambar ke JDT. Untuk season ni dengan JDT dah 4 game, 3 clean sheet, 1 bolos. Aku rasa dia ada future yang besar sebab dia pun masih berusia 26 tahun. So aku rasa dia long term lah untuk replacement untuk Farizal Malias. Okay, bila tengok kalau Muvah ni, dia bukan nak kata kesian, dia macam mana, setiap kali collab mesti nama dia ada, tapi jarang dia beri peluang. Sebab aku rasa masa perlawanan persahabatan sebelum Piala AFF itu first dia dapat caps dia dengan skuad kebangsaan. So untuk aku, kalau Muvah ni daripada segi era modern goalkeeper, aku rasa dia okey, boleh bermain, boleh bermain dengan kaki, boleh distribution bola, dan dia punya shot stopping pun agak baik. Masa kat Kedah aku tengok beberapa kali, walaupun musim ni bersama Kedah, walaupun baru 4 game, mungkin orang kata okey, bolos banyak, tapi kalau kau tengok pada segi save dia memang agak banyak sebenarnya kalau Mawah buat save. Dan dua penjaga gol baru, Sheikh Izhan dan Damian Lim. Damian Lim ni sebenarnya dulu pernah ada satu isu aku kesian juga dekat dia bila last year, bila orang kata dia yang bawa Negeri Sembilan naik ke Liga Super dan dia berpindah ke Sabah. Orang kata itulah siapa suruh pindah Sabah, tengok Shihan dah dapat tempat. So untuk aku tak adil untuknya sebenarnya, untuk bila kau cakap Damian Lim macam tu. So untuk Damian Lim, season ni dah 2 game, tak selaku 2 game 3 game straight dia dah bermain, dia under Dato' Ong Kin Swee. Dan ini peluang dia. Memang Damian Lim ada kualiti itu, dan dia pun daripada Harimau Muda. Aku rasa dia berhak dapat peluang tu. Dan untuk Sheikh Izhan ni sebenarnya last year dengan Selangor 2, season ni berpindah ke Negeri Sembilan. Sebab aku expect bila Negeri Sembilan Shihan keluar, Negeri Sembilan bawa masuk Sheikh Izhan sebagai pemain pinjaman, dan juga Taufik Ar-Rashid. Aku expect Taufik Ar-Rashid akan main, tapi aku tak sangka player berusia 20 tahun Sheikh Izhan tu mendapat peluang. Dan bila dia dapat peluang tu, dia gunakan dengan sebetulnya. Walaupun kau tengok ada orang komen, kena 7-0 pun masih boleh dipanggil. They know nothing about football sebenarnya. Sebab masa dalam game, of course aku menonton secara langsung dekat TV, Negeri Sembilan lawan JDT. Bolos memang 7, tapi shot on target orang ada dekat 15 atau 16. So Sheikh Izhan membuat 8 ke 9 save. Dan masa first game dia lawan Pahang pun tak silaku, dia dah mendapat, orang dah mula sebutkan nama dia. Dia antara prospek besar lah. Dan kalau korang nak tahu, dia antara best sama Arif Aiman di AMD dulu, dan dia pernah mendapat kesebelasan terbaik untuk satu tournament, tak silaku tournament dekat luar negara, sebaris dengan Kamavinga. Okay, so untuk goalkeeper aku rasa tak ada masalah. Okay, ni sebab aku dah, kalau kau perasan, aku dah susunkan player ikut formasi So untuk formasi ni aku secara ringkas kita go through. Kalau right back sebenarnya, kalau ikut posisi, of course kita ada Matthew Davies, Syami Safari, Quentin Chen dan Dion Kool boleh main centre back lah. Bukan nak kata Syami dengan Quentin Chen tak bagus. Of course, apa yang Quentin Chen buat dekat Piala AFF, dia berhak mendapat pujian. Cuma Quentin Chen tak selaku baru berbaik daripada injured. Dah itu lawan Penang itu baru first game. Dan macam mana dia boleh dapat call up berbanding Azam Azmi. Untuk aku, Azam Azmi is deserve more better lah.
untuk contingent tu mungkin 50-50 sebab apa yang dia buat kat AFF tu mungkin boleh membawakan ni. Cuma Syami Safari ni kita tahu credibility dia dekat Selangor, tapi bermain di JDT aku rasa musim ni kalau tak salah aku ada minit permainan ke dekat JDT. Syami Safari tak silap aku tak ada. Betul ke aku kalau aku salah, okey. So ini untuk centre back, of course Syarul Saad, walaupun permulaan season ni still lagi main main sebagai sub, dan Feroz menunjukkan satu peningkatan bila last season. Feroz bila dalam 5-6 game terakhir tu dia memang perform so membawa ke season depan, dan coach Solari iaitu coach baru JDT mempercayai Feroz, dan aku rasa Feroz ada future yang sangat besar. Sebab sebelum ni mungkin kalau aku sendiri tak pernah dengar dia ni tak pernah masuk Harimau Muda ke main bawah 23 ke, tak tahu JDT keluarkan dan hasil lah produk Feroz. Aku rasa Feroz ada timing tackle yang tepat, ada body. Orang kata ni dia reti baca game. Kalau aku tengok dia reti baca game tu yang baik, dan dia juga jenis centre back yang boleh bawa bola ke depan. Itu aku suka lah, centre back yang boleh bawa bola ke depan. So Syarul Saad, Feroz aku tak ada masalah. Dominic Tan aku rasa mungkin orang kata Dominic Tan atau Ifran Zakaria patut antara dua, tapi untuk aku tak ada masalah Dominic Tan sebab masa AFF tu dia menunjukkan kualiti yang baik. Dan untuk ni lah pemain Selangor iaitu Kuzaimi PE, tak silap aku masa AFF dia injured, dan dia pun masa lawan Penang itu baru first game dia bermain. Macam mana, layak ke tak layak fans Selangor Kuzaimi? Untuk aku Mungkin ada yang lebih better pada dia sebenarnya. Dia perlu recovery yang cukup lah untuk aku. Dan untuk left back, akhirnya yang nama-nama yang aku nantikan sebenarnya untuk membantu Kobe Ong adalah Daniel Ting. Of course Daniel Ting bermain di KL tu selalu orang sebut dia ada future yang baik sebagai left back. Of course kita memang mengharapkan Kobe Ong untuk main, sebab Kobe Ong aku rasa dia ada kualiti seperti Eropah ataupun di kelab-kelab Asia yang besar, boleh bermain boleh crossing, boleh defending, boleh naik turun, ada stamina yang baik. So Daniel Ting ada kualiti tu. Cuma jangan salah faham, aku sedikit kecewa bila dia berpindah ke JDT sebab peluang permainan tu dia tak ada. So bila dia keluar loan pergi ke Sabah, dia dapat peluang dan baru-baru ni goal score. Macam untuk aku rasa excited untuk tengok Daniel Ting membuat penampilan dengan skuad kebangsaan. Okey, bila kita bercerita pasal kita ambil untuk kalau ikut daripada senarai yang Kipanggun keluar ni, of course CDM dia ada Syamil Kuti dan Brandon Gan. Brandon Gan kita tahu kualiti dia memang on the top level lah. Dia memang the real fighter, warrior. Kena ACL 2 kali, kena cancer. Aku rasa sebagai orang biasa yang kena macam tu pun mungkin dah agak down, tapi dia berjaya comeback dengan perjalanan karier dia memang gila lah. Dia boleh buat satu dokumentari pasal Brandon Gan. Cuma Syamil ni last year after kelayakan Piala Asia tu dia injured time training, tak salah aku kena ACL betul aku kalau aku salah, kena ACL tak salah aku Syamil. So season lepas dia terus off, tak dapat bermain. So untuk season ni dia dapat bermain sebagai sub. Aku rasa 2-3 game juga dia masuk sebagai sub untuk 20 minit. Dia ada kualiti masa lawan KL tu, walaupun first game dia lawan KL masa tu dia ada tunjukkan kualiti dia masih lagi sama. Cuma mungkin untuk recovery ni mungkin orang still mengharapkan is better choice lah. Of course better choice aku sebenarnya aku mengharapkan Hon Wan sebenarnya. Tak apa, jadi dia cerita pasal player yang sepatutnya dapat. So untuk aku Syamil dengan Brandon tak ada masalah, sebab aku rasa dua pemain ni kenal untuk bermain sesama sendiri, ataupun Syamil boleh bermain nombor 6 ataupun Brandon kan boleh main di atas sebagai nombor 8. So pemain-pemain lain Azam Aziz dan Stuart Wilkin aku rasa first time hari tu masa Piala AFF dia menunjukkan kualiti yang baik, dan tak silap aku 4 game 3 gol bersama skuad kebangsaan di Piala AFF. Dan untuk Azam Aziz kita tahu kualiti Azam Aziz, bila Azam Aziz, Syamil dan Brandon antara trio masa bawah zaman Tan Chee Ho membimbing Malaysia tu, antara trio yang trio wajib lah antara bawah Tan Chee Ho tu. Aku rasa Kipanggun nampak kualiti yang sama, sebab tu aku rasa dia masih lagi dikekalkan dalam skuad kali ni. Ni benda yang paling aku excited, iaitu Enric Dos Santos dan Paulo Josue. Dua pemain naturalisasi yang baru saja dinaturalisekan untuk season ni. Enric antara pemain yang paling aku rasa kita sangat-sangat perlu, sebab sangat-sangat perlu, sebab kita kekurangan pemain yang kreatif bermain di nombor 10. Aku setuju Enric dinaturalisekan sebab dia masih berusia 26 tahun. Kita boleh guna dia at least 10 tahun lagi. Okey, bila dekat Penang mungkin kualiti dia ada, mungkin surrounding player dia tak membantu dia lah.
Bukan aku cakap Penang tak bagus. Bukan aku cakap Penang tak bagus. Bukan kau tengok kan, of course bila dia masukkan JDT, aku sebenarnya tak expect Hendrik akan dapat tempat. Serius, aku expect mungkin Leandro, seperti biasa Leandro akan bermain, Afiq Fazail ke, Juan Muniz. Tapi Hendrik menunjukkan kualiti yang sangat berbeza bermain di JDT. Aku memang sekarang ni 4 game 3 gol kata salah aku, Hendrik di Liga Super, dan menunjukkan kualiti. Kita kekurangan pemain nombor 10 yang intelligent, sebab pemain nombor 10 ni kreativiti dia kita tak ada. Mungkin sebelum ni kalau di bawah era era Tan Jae Ho, dia banyak menggunakan trio midfield yang 4-3-3 yang holding punya midfield ataupun center midfield. Tapi untuk Kipanggul, itu Kipanggul cuba untuk memainkan Safawi di nombor 10. So bila ada Hendrik, bila ada Paulo Josue, walaupun Paulo Josue pada awalnya aku agak tak setuju lah, sebab mungkin di usia 34-35 kau nak celas kan, takut jadi macam second batch di Paula. So tapi Paulo Josue menunjukkan kualiti yang sama di season ni, sama dengan season sebelum ni. Macam orang kata dia adalah Mr. Kuala Lumpur. So Hendrik, Paulo ada idea dalam permainan. Diorang boleh crossing, diorang boleh buat set piece, diorang boleh buat assist ke apa lagi ya. Aku rasa kreativiti tu pemain Malaysia sangat kurang. So untuk dua player ni aku setuju untuk Kipanggun cuba. Tapi paling aku setuju of course lah Henrik Dos Santos. So aku excited nak tengok sebenarnya debut untuk dua-dua player ni. Dan kita pergi ke ni, aku dapat cakap kita pergi ke right back. Right wing kita ada Arif Aiman dan Fayad Zulkifli. Of course Fayad kali pertama dipanggil. Arif Aiman kau tak payah nak ni lah, dah 4 game 2 gol 3 assist dengan JDT. No doubt about Arif Aiman. Macam aku cakap preview aku sebelum ni, Arif Aiman ni dia the next level lah, another level lah, untouchable lah. Dia memang macam aku cakap sebelum ni, engkau starting 2020 lah, masa zaman Covid dia start masuk first team. Okay, contoh kalau kau cuba bayangkan diri kau Arif Aiman, kau dapat peluang dapat training dengan first team JDT. Ada superstar masa tu lah, mungkin Safawi, Akia semua dah superstar, ada Sumare. Kau sebagai budak umur 18 tahun, bila kau datang training, mungkin kau akan rasa pressure, takut yang untuk training. Tapi Arif Aiman dia ada satu mentality yang ni semua aku boleh tapau. Dan sekarang ni dia satu-satunya pemain dalam squad kesebelasan utama JDT pure Melayu, pure Malaysia ni, Shihan dan Arif Aiman je. So aku rasa Arif Aiman tu memang the next level lah untuk aku. Bukan racist ini aku bagi contoh untuk aku korang faham. Dan untuk Fayad ni, of course Fayad Zulkifli, kesian juga untuk dia sebenarnya. Beberapa kali dipanggil untuk skuad sukan C, senarai awal bawah 23 sebelum ni. Tapi bila senarai akhir, dia selalu digugurkan. Untuk aku season ni Fayad lebih dapat banyak peluang berbanding season lepas. Sebab season lepas dia banyak bermain sebagai super sub. Season ni aku rasa Nafuzi pernah keluarkan statement kenapa dia tak nak bawa Miki, sebab dia cuba nak jadikan Fayad seperti Miki. Mungkin belum nampak, tapi aku rasa kualiti. Sebab macam aku cakap sebelum ni, di Liga Malaysia ni pemain Malaysia ketandusan winger tu tak akan ada. Kita akan sentiasa lahirkan winger-winger yang berkualiti. So untuk aku, Fayad ada kualiti tu. Mungkin macam orang katalah pendedahan untuk skuad nasional, intensity untuk bermain di international tu berbeza. Aku harap Fayad dapat buktikan dekat situ. So untuk aku tak ada masalah, Fayad deserve untuk dapat peluang dekat situ. Next kita ada left wing, kita ada 3 Miki, Akia dan Noalin. Tak silap aku bermain sebagai left wing, betulkah aku kalau aku salah? Ni apa yang aku tengok, Nuhalin boleh bermain sebagai attacking midfield, left wing dan striker. Okay, Nuhalin bila aku tengok dekat dia punya statistik, banyak bermain sebagai left wing, tapi dia boleh bermain sebagai number 10 dan juga false 9 lah untuk striker. Dan walaupun tak sure, aku tengok badan dia jenis badan yang agak tegap, tapi aku ada tengok klip-klip dekat YouTube, dia lari sangat laju. Dan mungkin Miki, of course, walaupun ada fans tengah troll, apa ni belum gol lagi, tapi aku rasa kualiti yang dia ada tu tak boleh nak siangkan lagi lah. 4 game 4 assist, walaupun tak ada gol, tapi aku suka off ball dia punya movement, sangat membantu lah. So untuk aku no doubt, kita punya right wing memang aku rasa memang akan lock untuk squad Piala Asia nanti, Arif Aiman dan Faizal Halim. Untuk Akia ni, mungkin orang kata Akia ni special case. Akia ni one of aku punya favourite player lah, sebab dia walaupun tak dapat main, tapi bila diberi peluang tu sebenarnya dia terus into in, dia terus pop boleh macam tu. Aku rasa korang faham lah. Untuk Akia no doubt lah, dia untuk aku walaupun dia tak dapat main, tapi bila international level dia boleh deliver benda tu.
Tapi baru-baru ni aku rasa 2 game terakhir Liga Super dia dapat minit permainan. Aku rasa almost 20 minit, 40 minit juga dia dapat minit permainan. Okey lah untuk dia. Dan cuba kau bayangkan macam Akia, Syamil dapat minit permainan cukup dengan kelab yang cukup. Bukan aku nak kata JDT tu mengganggu rentak player lain, tapi bayangkan saja. Okay guys, untuk striker ni of course 2 pemain yang disenarai akhir adalah Shafiq Ahmad dan Darren Lock. Darren Lock walaupun di Sabah masih 1 gol, tapi kau kena faham Darren Lock punya gameplay adalah jenis yang akan selalu turun collect bola, akan buka, akan press. Okay, akan selalu turun collect bola, akan press dan akan membuka ruang untuk pemain-pemain sayap lebih ke depan. So untuk aku Darren Lock, aku suka dia punya kerajinan, dia punya pressing. Aku rasa sistem Kim Panggun memang memerlukan seseorang seperti dia. Untuk Shafiq Ahmad ni, betulkan aku kalau aku salah, tak ada minit permainan lagi dengan JDT. Tapi mungkin apa yang Kim Panggun dah pernah kena Shafiq Ahmad di Piala Asia, dia perlukan seorang yang mungkin faham taktikal dia. Sebab kita kat Malaysia ni kekurangan striker. Untuk season ni yang aku nampak striker tempatan yang diberi peluang hanyalah Adi Fayad. Syamil Gani tak silap aku tak sempat bermain lagi, masih injured kalau tak salah aku. Aku nak puji Adi Fayad sebenarnya. Bila 4 game ni walaupun masih tiada gol bersama Perak, tapi dia kata dia cuba, sebab LTK banyak ubah dia menjadikan nombor 10 kalau tak salah aku. Bila aku tengok game, dia pun sendiri dah cakap dia banyak turun collect bola, banyak turun pressing. Cuma aku rasa mungkin Adi Fayad ada beberapa peluang dia miss, ketenangan dia perlu develop. Tapi bila dia dapat peluang macam tu, dia belajar lah. Tapi aku rasa mungkin next call up Adi Fayad deserve juga untuk berada dalam squad national ni. Dan untuk aku, ni antara pemain-pemain yang aku rasa deserve dan aku sangat terkejut bila tiada dalam senarai akhir guys. Okay, of course benda yang macam aku cakap, benda yang paling aku excited adalah Hong Wan sebenarnya. Hong Wan season lepas dia masuk JDT pun aku terkejut macam mana bila kau bermain di satu liga yang tertinggi, walaupun belum buat debut dengan EPL, tapi kau bermain di Academy Wolf. Masa tu aku pernah tengok interview dia dengan Adam C. Adam C pun pernah cerita dengan aku bila masa tu di bawah kendalian Nuno Santos. Nuno Santos bawa Hong Wan ni masa pre-season pergi ke Hong Kong, tak silap aku, diberikan peluang untuk bermain bersama first team. Dan Nuno Santos pun sempat berborak dengan Adam C. Dia kata Hong Wan ni have a good future, have a good center CDM untuk Premier League under Wolf. Dan tiba-tiba next year bila Nuno pun dah pindah ke Spurs, tiba-tiba Hong Wan terus pergi ke JT dan melepaskan kerajaan England dia dan sanggup ambil kerajaan Malaysia. Bukan aku bukan nak sangkal semangat patriotik dia, tapi aku sangat terkejut sebenarnya di usia yang muda masa dia datang JT, umur dia 21. Macam untuk, mungkin aku nak mempersoalkan, tapi macam kau bila ada peluang bermain di liga tertinggi di EPL, kau sanggup datang ke Malaysia, mungkin ada something yang kau harapkan. Cuma aku memang serius, aku paling excited sebenarnya aku tengok Hong Wan sebenarnya. Untuk season ni bila dia dapat peluang, dia dapat peluang bermain Naso Ince. Tak, maksudnya peluang kat Hong Wan tu lah. Maksudnya bukan aku suka Naso Ince, tapi peluang Hong Wan dapat bermain sebab dia ada kualiti seperti pemain di Eropah tu sebenarnya. Sebab apa yang dia belajar dekat Wolf tu tak semua orang dapat belajar. So bila dia letakkan dalam senarai menunggu, aku tak pasti mungkin sistem Kim Panggun gunakan ni berbeza apa, sebab mungkin Kim Panggun suka player yang, sebab Hong Wan ni dia jenis simple football. Turun bawah, collect bola, pap, buka ruang ke tepi ataupun buka ruang bola ke depan. Simple football. Mungkin apa taktikal Kim Panggun buat tu berbeza lah. Sebab tu dia masih menggunakan Syamil dan Brandon Gan. Okay, next player yang aku rasa patut dipanggil adalah Afro. Aku sangat terkejut Kuzaimi PE dipilih lebih daripada Afro. Afro bermain, tak salah aku semua game dia bermain dengan Yazan. Apa yang dia buat di EFF, dia konsisten membawa ke Selangor, dan dia pun masih muda, 24 tahun. Dan aku sangat terkejut macam mana dia boleh tercicir dalam senarai ni. Mungkin macam aku cakap, Kim Panggun dia dah ada ramuan dia tersendiri. Dia dah ada player yang dikenal dalam sistem dia. Sebab dalam bola sepak ni bukan ikut fans punya minat, dia kena ikut kesesuaian taktikal yang Kim Panggun nak bawa sebenarnya. So untuk aku, Kim Panggun dah ada ramuan player-player yang dia nak akan bawa. Cuma dia nak try and error lah. Touch up pemain, bila pemain baru datang, dia try touch up sikit. Kalau tak okey, dia akan cari lain. So untuk aku, mungkin Afro akan ada peluang lagi sebab banyak lagi collab sebelum kita ke Piala Asia bulan 1 2024.
Dan ni nama paling aku terkejut lah, macam mana nama Safawi boleh diletakkan dalam senarai menunggu. Tak ada nak menyalahkan mana-mana pihak, tapi untuk aku bila, of course, kalau sebelum ni orang petikaikan minit permainan lah, dia selalu tak dapat lah. Tapi bila dia di Thailand, fan-fan di sana sangat puji dia weh, dengan kerajinan dia. Dia pun dah dapat confident dia balik. Sebab masa sesi dialog dengan Kim Panggon, aku tanya sendiri dengan Kim Panggon, dia kata dia gembira Safawi dapat bermain 90 minit. Tapi gembira kenapa kau tak bawa dia ke senarai atas? Itu menjadi persoalan. Tapi aku tak menidakkan Kim Panggon lah, sebab mungkin of course di bawah era Kim Panggon, Safawi banyak bermain sebagai nombor 10. Dan untuk bila new call-up ni, kau tengok ada Paulo Josue, ada Enrique Dos Santos. Mungkin Kim Panggon nak mencubalah pemain-pemain yang ini. Dan aku still yakin Safawi masih akan kekal dalam skuad untuk ke Piala Asia nanti. Sebab aku rasa dia deserve apa yang dia buat, apa yang dia kejar, dan dia sanggup keluar untuk mencari minit permainan tu. Dan aku rindukan prime Safawi 2018-2019 dulu lah. So kalau dia dapat kembalikan benda tu, aku rasa Malaysia akan ada attacking yang sangat digerunginya. Okay guys, bila penutup aku ni sebenarnya, bila senarai menunggu ni sebenarnya, of course aku rasa senarai-senarai yang menunggu ni semua sebenarnya okey lah, memang patut menunggu. Cuma nama Sumareh tu ada di situ. Bukan nak midakkan Sumareh, tapi kualiti dia mungkin dah jauh berbeza apa yang kita kenal Sumareh di Pahang. Aku tak rasa mungkin bila kau dah rasa selesa di JDT, mungkin macam TMG kata, kau kena fight sendiri di tempat JDT. So kalau kau malas, kalau kau tak push hard ke apa, itu berbalik kepada pemain lah. Okay guys, mungkin itu saja aku punya preview line up Malaysia kali ni. Ini aku cakap, disclaimer, ini hanyalah pendapat peribadi aku, tiada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Aku menyuarakan apa yang aku rasa, sebab aku rasa aku suka bila Kim Panggon buat macam ni. Sebenarnya dia besarkan lagi pool kita punya squad national ni. So bila kita tak silap aku, ada lagi 2 international break, bulan 9 dan bulan 8 bulan 10 nanti ada Pesta Bola Merdeka, ataupun bulan 9 tak salah aku. Dan nanti ada last call up bulan 11 ke 12 sebelum kita ke final Piala Asia. Mungkin Kim Panggon nak try and error juga. Dan untuk perlawanan menentang Turkmen dan Hong Kong ni adalah sangat-sangat penting guys, untuk ranking kita, untuk kita mengubah pot kita daripada pot keempat ke pot ketiga. Walaupun nampak sukar benda tu, tapi kalau Malaysia berjaya buat, mungkin perjalanan kita, mungkin grouping kita di Piala Asia lebih mudah. Tapi kalau kau tanya aku, sebenarnya aku lebih suka kalau Malaysia di grup-grup dengan di grup-grup dengan Korea, dengan Jepun. Dari situ diorang dapat belajar sesuatu lah untuk aku. Kalau kau player kan, main dengan Song Heung-min main dengan Mitoma kan, kau tak nak kan. So itu pengalaman kan. So untuk korang, so untuk aku, terima kasih untuk semua yang support. InsyaAllah ini preview yang pertama untuk squad national. Nanti akan ada preview untuk sebelum game ke selepas game ke review. Kita tengok mana yang sempat. Jangan lupa mungkin kelainan sikit. Aku rasa first time squad national akan bermain di stadium SSI pada 23 ni. First day puasa 23, dan 23 menentang Turkmen, 28 menentang Hong Kong, dan terus akan ada 31 JDT lawan Sabah. InsyaAllah tim-tim Harimau Melaya akan berada di sana, akan berkampung di Johor selama 23 lebih kurang 10 hari lah di sana. So kalau korang dapatkan barang-barangan menarik eksklusif dari kita orang dan Figos, tegur je siapa-siapa yang korang kenal, nanti dia bagi stiker ataupun baju. Okay, kita jumpa next preview akan datang. Ciao guys, Assalamualaikum, bye bye.